Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pentauliahan kapal peronda KDB As-Siddiq. Usul belanjawan Kementerian Kesihatan memfokuskan kepentingan untuk mencapai kesiapsiagaan menggunakan sumber-sumber yang diperolehi dengan lebih berekonomi dan cekap. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan pentauliahan kapal peronda kapal Diraja Brunei KDB As-Siddiq. Upacara pentauliahan diadakan di Jeti Bravo, Pangkalan Tentera Laut Muara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Tuan Yang Terutama Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura. Jurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja dan seterusnya memeriksa kawalan kehormatan terdiri daripada 110 anggota Tentera Laut Diraja Brunei TLDB diketuai Lieutenant Commander Ahmad Afifi bin Awang Antin. Untuk menjalankan tugas seterusnya. Ampun beribu-ribu ampun. Kapal Diraja Brunei As-Siddiq. Upacara bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim TLDB, Pengarah Jabatan Arah Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB Jemaat. Amin. Lieutenant Komander Haji Muhammad Arnold bin Haji Osman, Pegawai Pemerintah KDB As-Siddiq, dalam sembah taklimatnya menyembahkan pengertian nama As-Siddiq. As-Siddiq adalah satu sifat yang terpuji bermaksud benar, berlatar belakangkan dengan kejujuran dan keikhlasan, akan menghasilkan perwatakan yang berintegriti untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, setia kepada raja dan amanah dalam menjalankan tugas mempertahankan negara. Baginda berkenan mengurniakan titah pentauliahan KDB As-Siddiq. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli kerabat dan para sahabat baginda sekalian dengan kalimat suci lagi agung. Bismillahirrahmanirrahim. Beta tauliahkan kapal Diraja Brunei As-Siddiq. Baginda seterusnya berkenan mengurniakan commissioning pennant kepada pegawai pemerintah KDB As-Siddiq. Upacara diikuti dengan pengibaran commissioning pennant
dan panji-panji TLDB di atas KDB As-Siddiq. Laungan azan dikumandangkan bagi memohon keberkatan pentauliahan KDB As-Siddiq. Mohon ya Allah, dengan zat kebesaran dan keagungan Tuhan kami jua, mohon diberkati kapal diraja Brunei As-Siddiq ini. Doa selamat dibacakan oleh pengarah jemaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung bagi meninjau kapal KDB As-Siddiq. Sistem As-Siddiq mempunyai dua General MTU. Penyerahan kapal peronda Tentera Laut Republik Singapura TLRS sebagai tanda penghargaan dan persahabatan kerjasama erat antara angkatan bersenjata dan tentera laut kedua-dua buah negara. Dan juga Thank you very much. Thank you. Also, I told them I'm here to make sure now everything is okay. You change it. Dari Jeti Bravo ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke mes pegawai TLDB bagi majlis santap. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pentauliahan KDB As-Siddiq menjadi sejarah penting dalam perkembangan TLDB dan ABDB. Angkatan bersenjata di Raja Brunei hari ini mencatatkan peristiwa bersejarah dengan pentauliahan kapal peronda KDB As-Siddiq. Detik-detik penting itu antara yang dimuatkan dalam sorotan upacara pentauliahan kapal peronda KDB As-Siddiq. Dengan kalimat suci lagi agung. Bismillahirrahmanirrahim. Beta tauliahkan kapal di Raja Brunei As-Siddiq.
Kemahiran ibu bapa dalam pengasuhan anak merupakan antara pendekatan yang boleh membantu kanak-kanak mencapai potensi diri. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Kesihatan adalah tanggungjawab semua menjadi tema usul belanjawan Kementerian Kesihatan. Laporannya dimuatkan dalam persidangan hari ke-14 mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara hari ini meneruskan sidangnya untuk hari ke-14 dengan mendengarkan mukadimah usul belanjawan bagi Kementerian Kesihatan. Sidang sebelah pagi bermula dengan penjelasan oleh Menteri Pembangunan mengenai kebenaran kemajuan bangunan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, setiap perancangan dan kemajuan mestilah berpandukan peraturan bagi menjaga dan memelihara persekitaran yang menitik beratkan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan. Dalam usaha mendukung pengusaha-pengusaha pertanian, pihak ABCI bersama dengan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah menyediakan blanket approval bagi bangunan-bangunan yang tidak perlu dipohonkan kepada pihak ABCI untuk kebenaran seperti yang tersenarai di bawah First Schedule Regulation 5 Insignificant Building Works Building Control Regulation 2014 atau Building Control Amendments Regulation 2018. Tema belanjawan Kementerian Kesihatan bagi tahun ini ialah kesihatan adalah tanggungjawab semua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dalam mukadimah usul belanjawan kementerian berkenaan mengungsikan tema tersebut menggariskan kepentingan untuk mencapai kesiapsiagaan menggunakan sumber-sumber yang diperolehi dengan lebih berekonomi dan cekap. Generasi yang bertanggungjawab ke atas kesihatan diri sendiri dan juga kesihatan sekelilingnya mencerminkan masa depan negara yang lebih positif. Dengan adanya rakyat yang sihat, generasi akan datang akan lebih produktif dan mampu menjana pertumbuhan sosioekonomi negara yang mampan. Di sepanjang tempoh negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang sedikit sebanyak mengganggu keselesaan dan keharmonian kehidupan harian rakyat dan penduduk di negara ini, rakyat dan penduduk negara ini telah menunjukkan sikap bertanggungjawab, prihatin dan bekerjasama dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak kerajaan. Majoriti penduduk di negara ini memberikan kerjasama dan mematuhi arahan-arahan dan nasihat-nasihat kerajaan bagi mengawal penularan jangkitan penyakit berkenaan sesuai dengan pendekatan whole of nation. Inilah yang akan kita jadikan sebagai satu kekuatan yang akan membawa kepada perubahan ketara dalam pencapaian kesihatan negara di masa akan datang, insya-Allah. Dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab pula, Kementerian Kesihatan bermatlamat untuk mencapai beberapa objektif di bawah Pelan Strategik 2019-2020, antaranya kecemerlangan dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan, pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit, pelindungan kesihatan awam melalui dasar dan peraturan yang berkesan dan urus tadbir yang telus dan proaktif. Ke arah pelaksanaan mencapai arah tuju berkenaan, Menteri Kesihatan menjelaskan kementerian tersebut akan memfokuskan 6 kluster. Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Ini di antaranya termasuk penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Menilai secara berterusan perkhidmatan yang lebih baik dikendalikan sendiri atau dikendalikan secara penyumbara luar.
meningkatkan jaringan kesihatan penduduk bagi penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Meningkatkan kemampuan perkhidmatan makmal dengan ujian-ujian makmal yang semakin hari semakin maju dan canggih. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta seperti dengan kaedah Public-Private Partnership atau PPP melalui program Fiscal Consolidation. Meningkatkan hasil kerajaan melalui amalan kutipan hasil yang cekap dan memberi kemudahan akses kepada perkhidmatan dan rawatan. Sementara itu, beberapa projek rancangan Kementerian Kesihatan akan memfokuskan 3 teras utama. Memperkenalkan satu piawaian yang akan digunakan dalam perkhidmatan bukan klinikal bagi membolehkan syarikat-syarikat yang dilantik mencapai kualiti yang dikehendaki. Kedua, menyenarai pendekkan syarikat-syarikat yang berkemahiran dan mempunyai kaki tangan yang terlatih dalam bidang-bidang yang telah dikenal pasti, yang sekaligus akan memberi ruang bagi anak-anak tempatan dilatih dan menjana peluang-peluang pekerjaan. Dan ketiga, bekerjasama dengan institusi tempatan termasuk institusi swasta untuk sama-sama mengendalikan program-program yang dikehendaki mencapai kemahiran yang dikehendaki terutama bagi anak-anak tempatan. Antara isu yang mendapat perhatian pada sebelah pagi ialah langkah penjimatan ubat-ubatan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Salah satu langkah penjimatan atau pengurangan belanja ubat-ubatan ini, we engage with a local JLC, where durang ini JLC ini ia dapat collect more volume of ubat itu. At the end of the day is all about volume lah. Jadi kalau volume itu tinggi makin murah. Jadi dengan JLC ini ia dapat mengcombine jumlah ubat dari Kementerian Kesihatan dan pihak-pihak swasta, mengeducate the public the importance of mengambil ubat ini dan menghargai berapa kerajaan berbelanjaannya untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dan ketiga ialah effective management of procurement and storage lah, supaya tidak ada wastage. Dewan menyambung sidangnya petang tadi dengan membahaskan tajuk-tajuk di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Isu jumlah bantuan tidak menampung kerugian yang ditanggung mangsa kebakaran atau penerima bantuan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan bencana yang dihulurkan bertujuan untuk meringankan beban mangsa dan bukannya untuk mengganti sepenuhnya kerugian ataupun kehilangan harta. Kadar bantuan kewangan yang diberikan adalah tertakluk kepada siasatan, penilaian dan pendekatan pihak JAPIM mengikut garis pandu yang berkuat kuasa. Selain bantuan kewangan, bantuan catuan makanan, barang keperluan asas dan bantuan penempatan sementara juga akan disalurkan kepada mangsa bencana. Selain daripada pihak JAPIM, terdapat juga agensi-agensi lain yang seperti lazimnya akan menghulurkan bantuan bencana seperti pihak Majlis Ugama Islam Brunei dan pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan persidangan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman susawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn.
Penubuhan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dihasratkan menjadi wadah kekal bagi orang-orang Islam untuk menabung pahala melalui membina masjid sekaligus sebagai satu peluang keemasan untuk bertanam saham di akhirat. Pagi tadi diadakan Majlis Pelancaran Perkhidmatan Pesanan Ringkas atau SMS Tabung Dana bagi pembinaan masjid. Pelancaran tersebut berlangsung di bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa pengutipan dan pengeluaran tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sehingga bulan Februari 2023, sebanyak RM29,19,404.24 secara keseluruhannya telah berjaya dikutip bagi tabung dana pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Tabung dana bagi pembinaan masjid dibukakan kepada orang ramai melalui perkhidmatan SMS selama 9 bulan dengan menaip masjid dengan diikuti 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 tanpa jarak dan hantar ke talian 38111 bagi pengguna DST dan progresif serta 39999 bagi pengguna emergen. Sejak penubuhannya, sebanyak 3 buah projek pembinaan, 3 buah projek pemeliharaan dan 1 projek tambahan bangunan telah berjaya dilaksanakan dengan jumlah perbelanjaan setakat ini sebanyak RM7,640,026.94. Di negara Brunei Darussalam, dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini, kira-kira 10 orang anak damit dilahirkan mengalami sindrom Down setiap tahun. Menurut data dari Pusat Perkembangan Kanak-kanak, terdapat kira-kira 415 orang individu sindrom Down tersenarai di pusat tersebut yang mana 4 orang di antaranya dilahirkan pada tahun 1971. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena Hari Sindrom Down Sedunia 2023 berkata, terdapat banyak pendekatan yang telah terbukti boleh membantu kanak-kanak mencapai potensi diri mereka dengan sebaik mungkin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan, ini termasuk penjagaan kesihatan yang berkesan, kemahiran ibu bapa dalam pengasuhan anak, kehidupan keluarga yang positif, intervensi awal yang menyokong dan merangsang perkembangan sejak lahir dan pendidikan yang terbaik. Menurut Yang Berhormat, dari segi penjagaan kesihatan, Kementerian Kesihatan sangat mengutamakan penjagaan kesihatan rutin dan universal bagi semua individu sindrom Down. Selain dari itu, Jabatan Pediatrik sentiasa berawas-awas apabila seorang anak damit sindrom Down dilahirkan bagi mengesan seawal mungkin berlakunya sebarang komplikasi seperti masalah jantung, usus, pendengaran dan sebagainya. Ke arah matlamat ini, Pusat Perkembangan Kanak-kanak bukan sahaja menyediakan perkhidmatan pemantauan kesihatan secara regular, tetapi ianya juga memberikan pelbagai perkhidmatan bagi menyokong perkembangan awal kanak-kanak sindrom Down. Tema Hari Sindrom Down Sedunia pada tahun ini adalah amat tepat, iaitu dengan kami, bukan untuk kami. Tema ini menekankan betapa pentingnya kita mengambil kira hak asasi kesemua individu yang berkelainan upaya dan memberi peluang yang saksama bagi mencapai matlamat utama, iaitu meningkatkan kualiti kehidupan dari semua aspek. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis sambutan Hari Sindrom Down Sedunia 2023 yang bertemakan Bersama Kami dan Bukan Untuk Kami di Pusat Perkembangan Kanak-kanak Kiarong.
Tahun ini, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berkenaan menganjurkan pelbagai aktiviti dan acara bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai hak dan kesejahteraan individu sindrom Down. Di negara Brunei Darussalam, dalam 20 tahun kebelakangan, kira-kira 10 orang anak damin dilahirkan dengan sindrom Down setiap tahun. Hadir Awang Abdul Haziz bin Haji Ahad, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat Khas Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kajian saintifik mendapati pendedahan kepada persekitaran hutan boleh memberikan manfaat kepada kesihatan fizikal dan mental, termasuk mengurangkan tahap tekanan atau stres. Perkara itu digariskan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam Pertusan Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2023 yang bertemakan Hutan dan Kesihatan. Selain itu, hutan yang sihat juga memberikan pelbagai manfaat ekonomi serta potensi mengembangkan ekopelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin mengongsikan tema tahun ini mengetengahkan hubung kait antara hutan dan kepentingannya kepada kesihatan manusia. Ini jelas Yang Berhormat adalah amat relevan dengan wawasan Brunei 2035. Dalam pada itu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan telah mengambil inisiatif dalam memelihara taman-taman rekreasi hutan di negara ini untuk menggalakkan aktiviti riadah kepada masyarakat. Usaha ini melibatkan penyediaan kemudahan asas antaranya pondok-pondok rehat, tempat letak kereta dan tandas awam. Ia juga bertujuan mendorong masyarakat untuk membudayakan gaya hidup sihat di samping menghargai keindahan dan kepelbagaian alam semula jadi. Selaku lead agensi bagi strategi 2 liputan hutan di bawah dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, kementerian tersebut melalui Jabatan Perhutanan juga akan terus komited dalam memelihara dan memulihara hutan di negara ini, termasuk dengan mengadakan program-program penanaman di sepanjang tahun dan melaksanakan pengurusan hutan yang mampan. Oleh itu, agensi-agensi yang lain termasuk syarikat-syarikat swasta, badan-badan bukan kerajaan NGOs dan orang ramai diharap akan sama-sama memainkan peranan khususnya dalam melaksanakan aktiviti penanaman pokok ke arah mendukung pelaksanaan dasar tersebut bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Seramai 25 peserta selesai memperdengarkan hafazan masing-masing di Musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah yang diadakan selama 2 hari. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis penyampaian sijil kepada para peserta dan hakim Musabakah. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Musabakah seumpama ini merupakan acara tahunan kendalian Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah yang bertujuan menggalakkan umat Islam di negara ini agar berjinak-jinak mencintai Al-Quran melalui hafazan, terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Sementara itu, keputusan musabakah akan diumumkan pada majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara pada bulan Ramadan ini. Panduan Nota Industri IGN dapat memberikan kefahaman kepada orang ramai pentingnya untuk menyediakan dan mengekalkan kemudahan yang sesuai bagi rawatan kecemasan di kawasan kerja, melantik dan melatih pemberi pertolongan cemas, menyimpan rekod rawatan bagi tempoh tidak kurang dari 5 tahun serta mewujudkan amalan yang terbaik untuk pertolongan cemas di tempat kerja. Pagi tadi, Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar (SHENA) melancarkan panduan nota industri berkenaan.
Pelancarannya disempurnakan oleh Insinyur Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan sebagai pengerusi lembaga pengarah Shena. Majlis diselajurkan dengan pembagian buku panduan kepada agensi-agensi yang terlibat. Juga hadir Dayang Nur Al-Ain binti Dr. Haji Abdullah, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sementara Shena. Majlis berlangsung di Kampung Anggrek Desa. Aktiviti amal gotong royong bagi menyiapkan jambatan kayu baharu menuju ke Tanah Perkuburan Islam Menggaris, Kampung Menunggul, Mukim Kota Batu diadakan petang tadi. Menyertai aktiviti Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Aktiviti amal berkenaan diungkayahkan bagi menggantikan jambatan lama yang telah usang dan tidak boleh lagi digunakan untuk memasuki Tanah Perkuburan Islam berkenaan. Juga diadakan majlis perasmian Gerbang Mercu Tanda Kampung Menunggul. Ke arah meningkatkan dan mengekalkan hubungan baik dengan pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat sekeliling, Brunei LNG Sdn Bhd, Brunei LNG menganjurkan muzakarah yang bertujuan untuk memberi kesedaran tentang operasi dan projek Brunei LNG. Ia termasuk kempen pit stop penyelenggaraan yang akan diadakan pada 1 Mei hingga 15 Jun 2023. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku Pegawai Daerah Blaid. Muzakarah berfungsi sebagai jaminan kepada jiran dan komuniti Brunei LNG bahawa keselamatan pekerja, rakan niaga dan masyarakat serta melindungi alam sekitar tetap menjadi keutamaan syarikat dalam semua aktivitinya. Acara diadakan di Taman Perindustrian Sungai Liang, SPARK. 132 penuntut pelajar tahun 1 hingga tahun 11 pagi tadi bertanding dalam peringkat akhir Peraduan Ejaan Kebangsaan Brunei Darussalam 2023. Pertandingan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ICC. Hadir Awang Julaihi bin Muhammad, pemangku pengarah Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Pertandingan antara lain untuk meraihkan pencapaian ejaan dalam bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak di negara ini dan untuk menaikkan martabat pertandingan ke seluruh negara. Ia dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama CFBT Brunei. Waktu-waktu persekolahan semasa bulan Ramadan bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab serta pusat-pusat tingkatan 6 di seluruh negara, sekolah rendah sesi pagi bermula pukul 7.45 pagi hingga 11.40 pagi. Bagi sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat tingkat 6 bermula pukul 7.45 pagi hingga 11.50 pagi. Manakala bagi sesi petang bermula pukul 12.30 hari hingga 4 petang. Para pelajar prasekolah pula akan diberikan kelonggaran waktu pengajaran dan pembelajaran mengikut budi bicara sekolah masing-masing. Sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan yang bakal tiba terutama dalam kalangan mu'alaf, satu forum marhaban Ya Ramadan 2.0 diadakan petang tadi di Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, daerah Blaid. Seramai 120 orang termasuk ahli persatuan mu'alaf di keempat-empat daerah menyertai forum tersebut yang dikendalikan 3 panel jemputan. Forum bertujuan melahirkan mu'alaf yang berkaliber dan berpotensi untuk menjadi contoh dan pengaruh yang baik serta meningkatkan persediaan menjalankan ibadah puasa bagi saudara baru.
Forum dianjurkan oleh Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait dengan kerjasama bahagian pengembangan dakwah dan bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf serta Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong dan Daerah Temburong. Sebelum datang bulan Ramadan, kita ni perlu prepare awal sudah. Solat dengan Al-Quran. 30 orang pelajar pusat tingkatan 6 Sengkurong pagi tadi menerima anugerah pelajar cemerlang bagi GCEA level Oktober-November 2022. Majlis berlangsung di pusat tingkatan 6 Sengkurong. Penyampaian anugerah pelajar cemerlang disempurnakan oleh Awang Haji Metusin bin Haji Jais, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan profesional Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Anugerah-anugerah yang diberikan antaranya pelajar terbaik yang mendapat keputusan 3A ke atas, anugerah pelajar keputusan terbaik subjek dan penerima anugerah pelajar contoh. ...24 peserta memperdengarkan bacaan Iqra' masing-masing semasa peraduan membaca kitab Iqra' bagi lelaki dan perempuan dewasa. Peraduan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Ratai, Mukim Bokok. Wa'alihati qati'ina Peraduan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu kategori A, Iqra' 1 dan 2, kategori B, Iqra' 3 dan 4 dan kategori C, Iqra' 5 dan 6. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Reza Masdi bin Haji Mamit, pemangku ketua unit bahagian takmir Jabatan Hal Ehwal Masjid. Peraduan yang dibukakan khusus bagi golongan dewasa yang mengikuti kelas Iqra' di masjid berkenaan merupakan salah satu usaha untuk memotivasikan lagi para peserta untuk mahir dan minat dalam membaca Al-Quran. Pusat Standard Kebangsaan NSC di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi MOFI dengan kerjasama Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA menganjurkan program sosialisasi mengenai amalan penghilangan yang baik GMP bagi industri makanan pagi tadi. Program diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan Brakas. Program diadakan untuk meningkatkan kesedaran mengenai piawai Brunei Darussalam di bawah amalan penghilangan yang baik kepada industri pemprosesan makanan tempatan. Piawaian tersebut menyediakan panduan tentang pelbagai elemen penting untuk pembuatan makanan dengan kebersihan dan keselamatan adalah penting. Bermula dari semasa menerima bahan-bahan mentah termasuk pengendalian bahan-bahan dan pemprosesannya, pembungkusan dan penyimpanan makanan-makanan yang siap diproses sehingga penjualan atau pemasaran produk makanan di proses ini. Juga diadakan pembentangan mengenai peranan NSC dalam perkembangan piawaian kebangsaan. Program dihadiri oleh 110 peserta dari beberapa jabatan kerajaan, sektor swasta, syarikat-syarikat pengeluar makanan, penyedia-penyedia perkhidmatan dan institusi-institusi pendidikan tinggi. Projek Jalinan Kasih Anjuran Radio Televisyen Brunei melalui bahagian rancangan radio diteruskan lagi ke daerah Temburong pagi tadi. 5 buah lagi keluarga menerima sumbangan daripada beberapa buah syarikat tempatan menerusi projek berkenaan yang merupakan aktiviti tahunan menjelang bulan Ramadan dengan objektif menyokong aspirasi kerajaan untuk menggalakkan masyarakat memeduli kebajikan golongan yang memerlukan bantuan. Projek akan dilaratkan lagi ke daerah Tutong. Seorang lelaki warga negara Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait hari ini atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006.
Dasep berumur 36 tahun didapati memiliki 60 karton rokok pelbagai jenama semasa sekatan jalan raya di kawasan Pantai Seri Kenangan Tutong pada 19 Mac lalu. Tertuduh mengaku bersalah dan dikenakan denda RM46,400 atau 15 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. 7 buah premis perniagaan dikenakan kompaun oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di Kementerian Kewangan dan Ekonomi atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya bagi bulan Februari hingga pertengahan bulan Mac tahun ini. Syarikat-syarikat berkenaan ialah Roshni Alif Sendrian Berhad, Yanur Trading Company Sendrian Berhad, Al-Muqsid Sendrian Berhad, Nur Fatima Sendrian Berhad, Pumen Enterprise, Raimar Sendrian Berhad dan Jaya Hypermart Sendrian Berhad. Hasil kerja-kerja pemeriksaan rutin harian penguatkuasaan Akta Kawalan Harga Penggal 142 JPES telah mendapati premis-premis tersebut menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga di bawah Akta Kawalan Harga iaitu minyak masak dan susu tepung anak damit, tidak mempamerkan tanda harga bagi beberapa barangan yang dijual dan memaparkan tanda harga yang mengelirukan dan tidak selaras dengan kaunter pembayaran. Sebarang maklumat lanjut mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 142 juga boleh diperolehi melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak dan laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Hasil tindakan bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dari tempoh bulan Februari hingga Mac 2023 telah mencatatkan seramai 5 individu dan 6 buah syarikat dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM4,100 kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Bab 12 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 Penggal 30 kerana membuang sampah di tempat awam dan laluan awam. Menurut pindaan di bawah Perintah Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 Penggal 30, kadar kompaun bagi mana-mana individu atau badan korporat yang dikeluarkan kompaun bagi kesalahan di bawah Bab 12 atau mana-mana kesalahan bagi individu boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM1,000 dan bagi badan-badan korporat boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM2,000. Individu-individu dan syarikat-syarikat berkenaan adalah dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing ke bahagian kewangan bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri dalam tempoh masa 7 hari. Sebanyak 25 buah kenderaan didapati terbiar lama di kawasan letak kereta awam dan di bahagian jalan raya tanpa kebenaran yang sah termasuk Kampung Tamoy, Kampung Menglai dan Kampung Kiarong. Operasi bersepadu bersih dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang dengan Jabatan Pengangkutan Darat. 7 buah daripada jumlah tersebut telah dialih ke tapak pelupusan melalui jawatan kuasa Abandoned Vehicles Nationwide Clean Up Project. Manakala 18 buah lagi telah dialih sendiri oleh pihak yang bertanggungjawab ke atas kenderaan-kenderaan berkenaan. Manakala sebuah syarikat EMEM Sendrian Berhad dikenakan kompaun berjumlah RM200 kerana didapati membuang sampah di tempat awam dan laluan awam.